Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar yang cikgu rindui sekalian. Pada hari ini, kita akan belajar tentang ERD iaitu Entity Relationship Diagram atau dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai gambar rajah perhubungan entiti. Sebenarnya ERD ni cikgu ada sebut dalam PDPR yang lepas. Jadi pada hari ini kita akan lihat dengan lebih jelas lagi apakah itu ERD. Dan cikgu harap pada hari ini pelajar akan dapat menghasilkan gambar rajah perhubungan entiti iaitu ERD untuk memodelkan data hubungan. Jadi hari ini cikgu akan ajar cara untuk menghasilkan ERD. Seterusnya, apakah komponen ERD? Komponen-komponen ERD ini adalah apa yang kamu dah belajar dalam PDPR yang lepas, iaitu perkara-perkara yang cikgu sangat tekankan. Kita dah belajar tentang entiti, atribut, hubungan dan kekardinalan. Jadi, empat perkara ini adalah komponen apabila kita nak melukis ERD. Ada satu perkara yang penting cikgu ingin tekankan di sini iaitu tentang kunci prima. Kunci prima pun kita dah belajar dalam PDPR yang lepas. Jadi apabila kita melukis ERD, kita perlu tunjukkan kunci prima dalam ERD. Iaitu dengan cara menggariskan kunci prima tersebut. Nanti kita akan tengok ya. Dan kita juga telah belajar tentang kunci asing. Tetapi apabila kita lukis ERD, kita tidak perlu tunjukkan kunci asing. Kunci asing tidak perlu ditunjuk dalam ERD. Tetapi kunci asing ni dia akan ditunjukkan dalam perkara lain pula. Dan kita akan belajar dalam PDPR yang seterusnya ya. Hari ini kita akan fokus kepada ERD. Okey, dari segi istilah ataupun definisi, ERD, Entity Relationship Diagram, ialah satu teknik grafik untuk memodelkan data. Jadi untuk belajar dengan lebih jelas, cikgu minta kamu buka muka surat 13 dan muka surat 14, buku aktiviti pengkalan data ya. Kita buka bersama. Muka surat 13 dan muka surat 14 ya pelajar. Cikgu pun akan buka bersama dengan kamu ya. Mana dia muka surat 13 dan muka surat 14? Okey pelajar, sekarang kita dah buka muka surat 13 ya. Kita akan tengok gambar rajah perhubungan entiti relationship diagram atau kita sebut ringkasannya ialah ERD, ialah teknik grafik untuk memodelkan data. Jadi terdapat dua cara untuk menggambarkan perhubungan entiti. Iaitu cara pertama ialah kita lukis entiti menggunakan notasi Chen. Dan cara kedua ialah kita lukis ERD menggunakan notasi Crossfoot. Crossfoot ya. Kita tengok dulu notasi Chen. Siapakah ni? Handsome ke tak handsome ni? Ini adalah Profesor Dr. Peter Chen yang telah memperkenalkan notasi Chen pada tahun 1976. Sama ada dia lahir pada tahun 1976 ataupun dia yang memperkenalkan pada tahun 1976. Yang tu cikgu kurang pasti. Tak apalah. Cuma tahulah nama dia Dr. Peter Chen. So sekarang, kita tengok. Yang ni yang pernah cikgu ajar sebelum ni. Di mana, dengan menggunakan notasi Chen ini, kita bina apa? ERD berdasarkan, ni dia ada bentuk dia iaitu, ni bentuk segi empat untuk entiti, bentuk oval untuk attribute, bentuk diamond untuk hubungan,
Dan jangan lupa gariskan kunci prima. Kemudian kita letakkan kekardinalan. Serta hubungan ditulis dengan apa? Kata kerja ya. Bentuk dia sama seperti yang kita dah belajar sebelum ini. Untuk notasi Crowfoot pula, Crowfoot lah kan nama dia. Cakar ayam ke cakar gagak ni? Jadi notasi Crowfoot dilukis dalam bentuk jadual. Di mana bahagian atas atau kepala jadual tu ialah entiti. Ni ialah dia punya nama entitinya. Ni pun nama entiti. So ada dua entiti kat sini. Kemudian atribut dia ditulis dalam kotak di bawah dia. Dia macam jadual kan? So nombor KP, nama, alamat, kursus ID adalah apa? Adalah atribut bagi entiti pelajar. Dan nombor KP ni adalah kunci prima. Jadi kalau dekat notasi Chen, kita tunjuk kunci prima dengan garisan. Tapi pada notasi Crowfoot, kita tuliskan perkataan PK pada kotak di sebelah kunci prima. PK ni maksudnya ialah primary key ya. Primary key iaitu kunci prima. Samalah ni pun. Untuk kedua-dua entiti kita letakkan PK bagi kunci prima dia. Kemudian kita hubungkan dengan garisan dan bagi entiti, inilah dia datang Crowfoot ni. Kita lukis dalam simbol macam ni ya. Iaitu satu tu macam ni garis. Kemudian yang kaki ayam ni adalah untuk banyak. One to many. Macam ni simbol dia. Tapi untuk belajar menggunakan buku ini, buku aktiviti database atau pembekalan data dan untuk kerja kursus, kita akan gunakan mengikut notasi Chen ya. Terdapat 4 komponen iaitu simbol-simbol untuk menggambarkan entiti. Seperti yang kita dah belajar dalam PDPR sebelum ni, iaitu entiti kita gunakan simbol segi 4. Tepat. Lepas tu kita letak nama dia, perkataan untuk entiti tu dekat belah dalam. Ini adalah contohnya. Kemudian associative entity ni ialah apabila terdapat hubungan many to many dan kita wujudkan ada kunci komponen dekat situ. Komponen ya. Kita akan wujudkan jadual komponen. Tapi nanti cikgu akan tunjukkan. Ni rupa dia iaitu gabungan antara apa tu? Antara entiti dengan bentuk hubungan lah. Contohnya ni merawat. Kita akan tengok dengan lebih jelas nanti kemudian. Tapi kita tengok dulu atribut. Bentuk macam ni iaitu bentuk oval ya, bukan bulat. Jangan main suka-suka lukis. Dan contoh kita letak atribut nama pelajar dekat dalam oval ni ya. Bagi kunci prima, atribut kunci prima, kita gariskan perkataan ataupun nama atribut tersebut iaitu pelajar ID adalah kunci prima bagi jadual pelajar. Jadi kita bagi tahu yang dia adalah kunci prima dengan gariskan. Jangan lupa. So hubungan bentuk macam ni dan kita letakkan apa? Kita letakkan kata kerja dekat dalam dia. Kata kerja paling senang ialah ada atau mempunyai. Kemudian komponen yang keempat ialah kekardinalan. Dan kita dah belajar ada 3 jenis kekardinalan iaitu one to one, one to many dan many to many. So dah faham ni tentang komponen ERD. Kita akan tengok macam mana nak melukisnya pula. So dah tengok dekat
Okey, cikgu punya ni tadi. Okey, kita akan belajar dengan cara latih to be. Jadi, tengok muka surat 23 dan muka surat 24 buku aktiviti pangkalan data. Okey, kita lompat muka surat 23 dan muka surat 24 pula ya. Okey, jadi sekarang kita dah berada pada muka surat 23. Okey, cikgu harap pelajar pun sedang buka muka surat 23 dan kita akan tengok soalan nombor 6 ya, iaitu tuliskan maklumat pada ERD berdasarkan maklumat yang terdapat pada jadual. Jadi jadual diberi, kita kena transfer kepada ERD. Dan bentuk-bentuk ERD tu telah disediakan. Okey, jadi ni perkara senang sajalah, awak tak perlu nak lukis bentuk-bentuk dia. Kita convert saja apa maklumat yang terdapat pada jadual. Jadi kalau tengok kat sini, in entity ada dua, iaitu entity doktor dan pesakit. So, ada dua kotak ni, mana satu kita nak letak? Okey, caranya ialah, kita tengok dulu dia punya hubungan. So, kita isikan hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya ialah merawat. Okey, jadi kalau doktor dengan pesakit, doktor merawat pesakit ke pesakit merawat doktor? Nampak kat sini kenapa cikgu letak hubungan dulu? Supaya, kat mana kita letak entiti tu adalah logik ya. Jadi kita letak sini doktor, entiti doktor. Kita tuliskan ikut macam mana yang dia bagi. D huruf besar, yang lain huruf kecil ya. Kemudian kat sini adalah pesakit. Pesakit. Kemudian nak masukkan atribut bagi doktor dan pesakit. So kita rujuk pada atribut ni. Rujuk pada atribut. Kat sini atribut dia dicampur saja. So kita kena kategorikan mana satu atribut untuk doktor dan mana satu atribut untuk pesakit. Tengok di sini hanya ada dua atribut untuk doktor dan dua atribut untuk pesakit. Jadi ada 4 atribut ni, 2-nya untuk doktor dan 2 untuk pesakit. Kalau kita tengok sini ID doktor. Ni milik siapa? Mestilah untuk entiti doktor. Kemudian nama doktor pun adalah atribut untuk doktor. Ni ID pesakit, maka dia adalah atribut untuk pesakit. Nama pesakit, atribut untuk pesakit. So sekarang kita masukkan, lepas kita dah kategorikan. Masukkan yang pertama ialah ID doktor. Ingat, tulis bagaimana yang diberi ya. ID huruf besar, D huruf besar, yang lain huruf kecil. Disebabkan ID doktor ni dia sesuai jadi kunci prima kan? Maka kita gariskan dia. Sebab kita nak bagi tahu kunci prima, kita kena gariskan. Awak gariskan elok-elok lah. Jangan sengit macam cikgu ni. Sebab cikgu gunakan mouse saja ni. Kemudian seterusnya ialah, ini ialah nama doktor lah. Nama doktor. Lepas tu kita masukkan untuk pesakit, kita ada ID pesakit. ID pesakit, kemudian kita ada apa? Nama pesakit. Mana satu kunci prima dia? Kita belum gariskan lagi kan? Jadi kita gariskan ID pesakit adalah kunci prima. Sebab ada perkataan ID kan? Jadi ID pesakit ni adalah nilai data dia, nilai yang unik. Tapi kalau nama pesakit tak boleh sebab dia tidak unik. Siap kita. Tapi dekat sini, kalau ERD, biasanya kita letak kekardinalan. Walaupun dekat soalan ni, dia tidak provide kamu dengan maklumat kekardinalan. Kita letak je lah. Supaya kita tak lupa di lain kali ya. Satu doktor boleh merawat banyak pesakit. Banyak M lah. Satu pesakit boleh dirawat oleh satu doktor ataupun banyak doktor. Kalau dia banyak penyakit, banyaklah doktor yang rawat dia. Sakit lutut doktor lain, sakit kepala doktor lain, sakit telinga doktor lain kan?
So, kita letak banyaklah juga contohnya ya. Jadi M kepada M betul ke? Tak betul. Yang ni kita kena apa? Tukar kepada N lah. Many to many. Okey, soalan yang ketujuh. Sama juga. Ada dua entiti, guru dengan pelajar. Hubungannya ialah mengajar. Ini atribut dia. Okey. Atribut dia kita kategorikanlah untuk ID guru untuk guru. Nama guru untuk guru. Nombor KP dengan nama pelajar untuk pelajar lah. Sebab yang guru dah cukup dua kan. So, mula-mula buat apa tadi? Masukkan dulu hubungan. Baru kita tahu nak susun macam mana. Hubungannya ialah mengajar. Jadi sekarang, siapa yang mengajar siapa? Guru mengajar pelajar ke pelajar mengajar guru? Okey, ikut logik lah kan? So, guru kat sini, pelajar dekat sini. Okey, apakah dia atribut untuk guru? Tu yang cikgu dah kuningkan tu. Kita masukkan ID guru. Kemudian nama guru. Kalau kita buat macam ni nanti selalu lupa. Apa yang lupa? Gariskan kunci prima iaitu ID guru. Okey, kemudian pelajar pula masukkan KP. Okey, yang bawah ni ialah nama pelajar. Okey, sekarang ni antara no KP dengan nama pelajar, mana yang unik dan boleh jadi kunci prima? Okey. Jadi kita pilih no KP lah. Sebab no KP, nombor KP setiap pelajar, setiap orang adalah unik dan tak boleh sama. Nama pelajar ni banyak sama. Dalam kelas awak aja ada berapa banyak Ashraf lah. Ashraf ke? Adam. Ada berapa banyak Adam tak ya? Okey, jadi nama pelajar tak unik. Apa lagi yang kurang kat sini? Yang belum lagi kita buat. Iaitu kekardinalan. Ingat, kita baca daripada sini tapi kita tulis depan dia. Satu guru mengajar banyak pelajar lah kan? Satu pelajar diajar oleh satu guru je. Banyak gurulah sebab dia belajar banyak subjek. So M dengan M tak betul, kita tukar kepada N. Many to many ya. Okey, selesai soalan 7. Kita tengok soalan 8. Sama juga soalan 8 ni. Sama macam soalan 7, sama macam soalan 6. Jadi soalan 8 ni awak buat sendiri ya. Okey, mana dia klien, mana dia rumah. Tulis dulu hubungan, siapa yang membeli. Takkan rumah membeli klien kan? Okay. Kemudian kategorikan atribut dia. Okey. Masukkan, jangan lupa gariskan kunci prima dan jangan lupa letakkan kekardinalan. Okey, ni awak buat ya. Okey, kemudian muka surat 24, isikan jadual berdasarkan ERD di bawah. Yang ni terbalik saja daripada soalan yang atas tu. Okey, kalau atas dia berikan jadual, suruh transfer kepada ERD. Tapi sekarang, kita daripada ERD yang diberi, kita kena transfer kepada jadual ini. So, kita tengok dekat sini ada dua entiti iaitu entiti pelajar dan entiti buku. Kita pun tulislah. Okey. Apakah dia entiti dia? Ikut macam mana yang ditulis pada ERD. Kalau entiti semua huruf besarlah pelajar, satu lagi buku. Okey. Apakah hubungan? Ni hubungan. Hubungan dekat tengah kan? Yang bentuk diamond. Okey, jadi kita tuliskanlah hubungan dia. Pinjam. Huruf kecil ya. Pinjam. Okey, atribut. Ambil semua atribut ni, pelajar dulu, letak dekat dalam sini. Okey, sampai hujung cikgu. So, kalau pelajar kita start dengan no KP. Kemudian kita ada nama, kemudian kelas. Okey, kemudian yang buku kita ada ISBN. Lepas tu kita ada judul dan
pengarang. Okey. Muat ni turun bawah. Okay. Nanti awak tulis elok-elok ya. So, kita dah selesai jawab soalan ini. Soalan nombor 9. Okey. Yang mana yang tak ada tu kita tambah ya. Tambah dia punya kekardinalan dia. Apakah kekardinalan dia? Okey. Satu pelajar pinjam banyak buku. Satu buku boleh dipinjam oleh ramai pelajar. Okey, jadi M tu buanglah sini. Pada N, M to N. Okey, ini dia soalan yang dinanti-nanti iaitu lukiskan ERD berdasarkan jadual di bawah. Sekarang kita kena lukiskan. Maksudnya kita kena lukis macam ni lah. Okey, tapi kalau kita lukis dekat sini, maulah herot-berot kan, sengit-sengit. Jadi cikgu nak tunjukkan kita boleh lukis ERD menggunakan ERD Plus. Iaitu gunakan laman web ERD Plus ya. Okey, jadi yang ni cikgu kecilkan dulu. Letak belah sini supaya nanti senang kita nak rujuk. Cikgu kecilkan ya. Okey, bila kecilkan paparan dia pun kita kecilkan lah biar senang kita nak rujuk. Letak tepi. Okey, lepas tu buka Google Chrome. Okey, kejap cikgu start daripada mula lah. Buka Google Chrome. Okey, ni cikgu kecilkan dululah. Ya. Kita boleh nampak kedua-duanya. Kedua-duanya nampak kan? Okey, letak sini lah. Okey, awak typekan pada URL tu ERD Plus. Okey, kemudian tekan enter. Okey, awak akan dapat dekat sini dia punya senarai. Ambil yang erdplus.com. Okey, tekan ERD Plus, awak akan dibawa ke laman web ERD ni. Okey, tak payah tengok lain. Berapa kena bayar ke tak payah. Okey, sekejap. Disebabkan cikgu dah login, cikgu log out lah dulu. Macam awak mesti dapat macam ni kan? Okey. Jadi awak tekan login walaupun tak pernah lagi daftar, tak apa, kita tekan login saja. Kemudian pilih yang bawah, tak payah nak isi-isi email password bagai ni. Pilih sign in with Google. Okey. Lepas tu, kalau awak kena pilih dulu apa tu nama? Awak nak guna email account yang mana. Lepas pilih email account baru dia akan masuk dekat sini ya. Okey, disebabkan tadi cikgu dah buka banyak kali dah, dia terus masuk ke akaun cikgu. Okey. Jadi dekat paparan depan ini ialah apa yang pernah kita bina sebelum ni, ERD yang kita pernah bina sebelum ni. Okey, iaitu diagram yang kita pernah ada. Ni tahun lepas 9 months ago dah ni. Okey, cikgu buat bersama dengan pelajar tingkatan 5. Jadi dengan awak kita buat barulah ya. Jadi kita buat new diagram kat sini. Okey, bagi nama kat sini disebabkan ni soalan 10 jadi cikgu bagi nama dia soalan 10. Okey, dan pilih ER diagram. Okey, relationship schema dan star schema ni kita tak nak buat ni lagi. Kita buat ER diagram saja ya. Kemudian tekan create. Okey, sekarang dia dah wujud dekat sini kan soalan 10. Jadi kita tekan soalan 10 tu dan kita akan dapat paparan macam ni ya. Okey, paparan ini sekejap. Cikgu kena kecilkan sikit paparan ni biar dia punya pentas untuk menulis tu besar. Okey, bolehlah ni. Patutnya dia kita akan guna ke kanan sikit kan. Okey, awak boleh nampak ya? Ataupun cikgu besarkan belah sini. Ni cikgu kecilkan lagi. Boleh ke nampak? Nanti tak nampak pula. Ni kita nak rujuk kan? So, kita akan bina, mula-mula kita bina entiti dululah. Iaitu ada dekat sini, soalan 10 ya. Entiti pesakit dengan record. Okay, jadi kita klik pada ni atas ni, kita gunakan yang menu-menu yang ke atas ni saja, butang-butang yang ke atas ni. Kita terklik entiti, lepas tu kita klik dekat sini. Okey, dia akan keluar macam ni.
Jadi apakah nama entiti ni? Kita bagilah ikut macam ni ya. Iaitu pesakit. Okey. Pada entiti pesakit, kita ada atribut ID pesakit, nama, alamat, notel. Okey. Jadi ada 4 atribut ni, kita nak kena bina 4 atribut. So macam mana cara nak letak atribut? Dekat sini ni ada add attribute. So kita add attribute, dia akan keluar macam ni. Kita letakkan nama atribut tu iaitu ID pesakit. ID pesakit. Okey, disebabkan ID pesakit ini, kejap, cikgu buat paparan besar sikit lah biar nampak dulu ya. Nanti baru kita kecilkan. Okey, ID pesakit ini, atribut ID pesakit, dia adalah kunci prima. Jadi bila kunci prima, kita kena gariskan bawah dia. Macam mana cara gariskan? Okey, mana tadi? Jadi kita tekan kat sini tadi. Tekan dekat ID pesakit. Kita tanda right perkataan unik. Nampak? Bila cikgu tanda right perkataan unik, garis tu keluar secara otomatik. Okey, kemudian kita add attribute to entity. Tambah lagi, dia keluar lagi. Okay, yang kedua ialah nama. So, kita typekan nama. Okey, tak payah garis lah sebab dia bukan kunci prima. Okey, tambah lagi. Iaitu apa? Alamat. Typekan alamat. Okey, kemudian tambah lagi iaitu notel. Notel. Okey, so ni semua adalah atribut untuk pesakit, untuk entiti pesakit. Okey, belah sini ni biasanya kita tak nak atribut tu supaya duduk belah kanan ni. Supaya nanti kita nak buat hubungan dia macam mana tak nampak kan. Jadi kita susun. Nama kita boleh susun ke tepi lah. Okey. Ni cikgu besarkan sikit. Okey, bagi besar macam ni lah. Okey. Alamat duduk sini. Tepi sangat ke? Cikgu tarik dia bawa. Okey, bawa ke tengah. Okey, alamat dekat sini. Nombor telefon dekat sini. Okey, jadi kita dah cantik dah lah kita punya entiti ni. Okey. Untuk pesakit dah siap. So, kita buat, okey, yang kedua apa dia? Yang kedua ialah record. So, record. Kita buat record, tekan entiti. Okey. Tekan entiti, nama apa tadi? Entiti ni, nama dia ialah record. Okey, typekan record. Lepas tu, atribut dia ID record, penyakit dengan tarikh. So, kita add attribute. ID record. Dia, okey, ID record ni adalah kunci prima. Jadi, kita tekan unik. Kemudian, kita tambah lagi. Iaitu atribut penyakit. Okey, kemudian tambah lagi satu iaitu atribut apa ni? Tarikh. Tarikh. Okey, tarikh. Okey, so kita punya entiti yang kedua dah siap. Kita pindahkan sini sikit. Jauh sikit. Dan kita letak dia okey macam inilah. Ataupun nak letak macam ni pun boleh. Boleh mana-mana. Susunlah elok-elok. Okey, jangan lupa dua entiti ni kita belum hubungkan. Okey, apakah hubungan dia? Hubungan dia ialah ada. Jadi macam mana nak buat hubungan ada ni? Okey, kita buat relationship. Tekan relationship, letak kat tengah macam gini. Lepas tu, typekan nama relationship tu dekat sini iaitu ada. Okey, kemudian relationship ni antara entiti pesakit dengan entiti record. Jadi, kita pilih dekat sini. Yang mana? Pesakit. Nampak tak? Bila tekan macam tu, dia dah keluar garis tu secara automatik. Okey, yang bawah ni, entiti nombor 2, entiti tu ialah record. Okey. Jadi, dia dah ada hubungan. Katakanlah kan awak punya terherut macam tu ke, terherut macam ni ke, awak boleh betulkan. Luruskan, tarik, bagi dia lurus macam ni ya. No problem. Okey. Herut-herut pun tak apa, kita boleh luruskan.
Okey, so dekat sini kita dah ada entiti, kita dah ada attribute dengan kunci primer. Kemudian ada hubungan, yang tak ada ialah kekardinalan belum letak lagi. Jadi kalau dekat sini nak tengok tak ada nampak kekardinalannya, nak tulis yang mana? Okey. Entity name pesakit. Tak boleh pun kan nak letak dia punya connect ni. Connect ni biasanya kalau kita tak buat relationship secara tu, kita boleh guna connect lah. Okey. Tengok. Okey. Macam ni. Kita connect ni dengan ni pun boleh. Macam itu kan. Tu relationship. Tapi kita sebab kita dah tekan relationship, kita tak payahlah. So kita delete lah. Yang ni, sorry. Yang ni mana tadi? Relationship connect tadi. Kita none lah. Tak ada. Kita buang. Yang ni pun kita none. Tak ada. Ni kita delete ataupun kita undo boleh. Undo lagi senang. Okey, hilang dah. Okey, jadi kita nak letakkan kekardinalan, kita boleh ambil label ni. Okey. Kita labelkan. Apakah nama label dia? Satu pesakit ada satu rekod. Okey, so kita nak letak belah sini kan. Satu pesakit ada satu rekod. Kita letak satulah. Labelnya ialah satu. Ini. Tapi nanti dia hilang pula dia punya tu. So kita betulkan dulu. Kecilkan. Mana? Kecilkan dia. Ayo. Kecilkan dia. Tak mau kecil dah. Okey. Ni je boleh. Kita letak belah sini pun boleh lah. Letak belah sini nanti kan tertutup pula kan. Tertutup pula dia punya rekod tu. Okey, kita letak tengah sikit. Macam ni. Kenapalah dia ni tak mau. Okey. Aduh, jauhnya. Sinilah. Okey. Satu pesakit ada satu rekod. Satu rekod dimiliki oleh satu pesakit. So, kita label tadi satu pesakit. Labelnya ialah satu pesakit. Okey, kecilkanlah. Kecilkan. Nanti kita letak sini. Nampak? One to one. Satu pesakit ada satu rekod sahaja. Satu rekod dimiliki oleh satu pesakit. Okey, jadi kita punya ERD ataupun Entity Relationship Diagram dah siap dah ya. Okey, kita boleh pergi download dia, export dia ke dalam bentuk image ke komputer kita. Export image. Okay, kita transparentkan. Belakang dia tu kita tak nak ada putih. Kita transparentkan. Kemudian tekan save. Okay, jadi kat mana kita nak simpan? Ni cikgu tadi dah ada dah soalan 10. Dekat download sebab dah buat tadi. Okay, save. Okay, jadi dah ada. Yang ni kita punya ERD ya. ERD kita. Kita nak buka. Kita bolehlah buka guna apa? Nak guna apa yang ada? Guna pen pun boleh. Tengok kan? Okay. So, ni kita punya. Jadi, file erd.png ni tadilah yang kita akan upload. Yang nanti cikgu nak minta awak uploadkan ke GC ya. Supaya cikgu tahu awak dah berjaya buat. Okay, kalau kita nak letak dekat sini tadi. Dekat sini. Kat sini jawapan dia. Cikgu boleh gunakan. Crop je lah, print screen. Kemudian cikgu crop bahagian yang cikgu nak. Alamak, tak cantik pula dia. Sikit lah, tak nak yang ni. Pindah ke sini sikit. Pindah ke sini sikit. Okey, pindahkan dulu. Supaya dapat crop cantik. Okey, ini pula tertinggal pula dia ya. Okey, 1, 2, 1. Okey, cikgu lagi sekali cikgu crop. Okey, dan masukkan dekat sini. Sekejap. Cikgu besarkan dululah. Control B. Dia pun keluar. Jadi cikgu boleh letak jawapan dia kat sini. Okey. Ini jawapan untuk soalan 10.
Dah ada jawapan kat sini. So tak payah nak lukis-lukis pakai apa-apa dah. Sini dah ada lengkap. Okey, nanti awak simpan sebagai fail apa tu? Fail PNG tu, kemudian upload ke GC ya. Okay, nanti cikgu sediakan ruang untuk upload soalan nombor 10 dan soalan nombor 11. Sebabkan cikgu dah tunjuk dah cara nak lukis ERD berdasarkan jadual ini. Jadi soalan nombor 11 ni awak buatlah. Gunakan ERD plus tadi macam mana nak buat ya. So dekat sini kita ada dua entiti iaitu klien dengan produk. Okey. Hubungannya ialah membeli. Jadi siapa beli siapa? Beli apa? Produk beli klien. Klien beli produk. Okey. Kemudian kategorikan dulu atribut dia milik siapa. Okey. Kemudian banner ERD menggunakan ERD plus. Kemudian simpan sebagai soalan 11 .png dan upload jawapan awak pada Google Classroom. Okey, inilah dia. Kalau ikutkan tugasan PBD, upload gambar ERD yang di banner menggunakan ERD plus DGC ya, iaitu soalan 10 dan soalan 11 pada muka surat 24. Dua je kan, senang sangat kan? Jadi cikgu harap awak akan berjaya membina ERD menggunakan ERD plus dan hantar tugasan ke GC. Okey, itu saja untuk PDPR pada hari ini. Cikgu doakan awak berjaya siapkan tugasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.